Bayan Baru. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberi peluang untuk saya mewakili Bayan Baru membahaskan bajet 2014. Selepas 56 tahun di bawah pentadbiran UMNO Barisan Nasional, Malaysia sekarang berada dalam keadaan krisis fiskal yang serius. Hutang kerajaan nyaris mencecah siling 55%. Mengikut kajian Bloomberg, ini adalah kedua tertinggi berbanding 13 negara membangun di Asia. Perbelanjaan mengurus melonjak 82.4% dan perbelanjaan pembangunan hanyalah 17.6% sahaja. Suatu senario yang amat membimbangkan. Perbelanjaan mengurus yang terlampau tinggi ditambah dengan hutang yang terlalu tinggi menyebabkan ruang fiskal yang terhad. Apabila berlakunya krisis kewangan seperti tahun 1997, kerajaan tidak lagi mempunyai ruang untuk pump priming atau meningkatkan perbelanjaan pembangunan untuk menjana pemulihan ekonomi. Hutang rumah tangga juga dalam keadaan yang membimbangkan. Hutang rumah tangga atau household debts berada di tangga kedua tertinggi di Asia, iaitu 83%. Mengikut S&P, laporan Standard & Poor's, banks in Malaysia and Thailand deemed the most vulnerable to non-performing loans in the household segment. Ini laporan yang baru-baru ini. Mengikut laporan Forbes magazine pula, Malaysia's high government and household debts is contributing to the credit bubble. Keadaan double crisis ini mungkin akan menjadi jauh lebih serius berbanding tahun 1997. Datuk Paul Selvaraj dari Persatuan Pengguna Malaysia berkata, 47 golongan anak muda di Malaysia berada dalam keadaan hutang yang serius, di mana lebih daripada 30% pendapatan mereka digunakan untuk membayar hutang, PTPTN, hutang kereta, hutang kad kredit dan hutang rumah. Berbandingkan dengan bajet UMNO Barisan Nasional, Manifesto Pakatan Rakyat memberi fokus kepada hutang rumah tangga, terutamanya golongan muda. Kita janjikan pendidikan percuma dan juga memasukkan PTPTN dan turunkan harga kereta. Saya ingin tanya Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, di manakah janji harga kereta akan dikurangkan 30% dalam bajet 2014? Di manakah juga janji untuk meringankan hutang PTPTN? Mengapakah Malaysia berada dalam keadaan hutang kerajaan yang begitu tinggi? Ini adalah disebabkan oleh kerajaan yang terlalu besar dan menjadi tidak efisien. The government is too big to fail. Dan Malaysia mempunyai 35 menteri dan 26 timbalan menteri. Di Australia, di mana negara yang mempunyai jumlah penduduk yang agak sama, tetapi mempunyai keluasan tanah 23 kali ganda lebih besar, hanya mempunyai 19 menteri kabinet. Lebih kurang separuh dari menteri kita. Di Amerika Syarikat, Presiden Obama hanya mempunyai 15 menteri sahaja. Mengapa pula kerajaan menjadi terlalu besar? Selama 56 tahun, pemusatan kuasa atau dikenali sebagai concentration or centralization of power rancak dijalankan. Walaupun Malaysia merupakan negara persekutuan atau dikenali sebagai federalisme, ia hanya pada nama sahaja. Kuasa yang seharusnya berada di tangan negeri semakin dipindahkan ke kerajaan pusat. Kuasa kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan semakin merosot. Kuasa seperti air dan tanah yang berada di tangan kerajaan negeri semakin dipindahkan ke kerajaan pusat melalui National Land Council, dan kerajaan memindah perlembagaan pada tahun 2006 untuk memindahkan kuasa negeri air ke Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN. Kuasa-kuasa negeri Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub dalam 18 and 20 points tidak dilaksanakan. Keuntungan minyak dari Sabah, Sarawak dan Kelantan dipakai untuk membina Putrajaya dan KLCC. Kini rakyat Sabah dan Sarawak merupakan antara yang termiskin di Malaysia. Tugas-tugas PBT yang begitu dekat dengan rakyat seperti pelupusan tanah, pelupusan sampah
atau solid waste management sekarang telah dipusatkan di bawah Kementerian Perumahan melalui syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh kerajaan pusat. Pemusatan kuasa bukan sekadar di tahap kerajaan pusat sahaja, malah pemusatan kuasa semakin rancak kepada Perdana Menteri sendiri. Dalam bajet 2014, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan mendapat jumlah peruntukan sebanyak 58.6 bilion ringgit. Peruntukan yang paling besar dalam bajet 2014. Mengikut anggaran, ada seramai 18 ahli parlimen, senator atau bekas ahli parlimen yang bekerja di bawah Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Di antara mereka adalah 9 menteri dan 3 timbalan menteri. Begitu juga penasihat-penasihat khas seperti bekas menteri dan Ketua Wanita UMNO Shahrizad Abdul Jalil. Maka saya ingin bertanya Perdana Menteri, berapakah sebenar ahli parlimen termasuk senator dan bekas ahli parlimen yang menyandar pelbagai portfolio di bawah Jabatan Perdana Menteri dan juga Kementerian Kewangan, termasuk penasihat-penasihat khas dan juga special envoy kepada negara-negara asing. Berapakah jumlah mereka yang mendapat jawatan ini? Pemusatan kuasa di tangan Perdana Menteri sahaja menyebabkan kerajaan terlalu besar dan tidak efisien, dan ini amat berbahaya. Mengikut Lord Acton, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Maka Malaysia perlu melaksanakan satu reformasi total pada peringkat pengagihan kuasa, iaitu decentralization atau desentralisasi. Proses desentralisasi ini bukan perkara baru. Kebanyakan negara maju mengagihkan lebih kuasa kepada kerajaan negeri dan PBT mereka untuk menjadikan kerajaan lebih efisien. Negara-negara seperti Amerika Syarikat, Germany memberi kuasa yang besar kepada kerajaan negeri masing-masing mengikut semangat federalisme. Di Amerika Syarikat, cukai GST dikutip oleh kerajaan tempatan, oleh City Council, bukannya kerajaan pusat. Di negara Indonesia, mereka juga melaksanakan Big Bang Policy, iaitu desentralisasikan kuasa kerajaan pusat kepada provinsi dan kerajaan tempatan. Ekonomi Indonesia sekarang rancak berkembang kerana keputusan kerajaan menjadi cepat pada peringkat provinsi tanpa menunggu keputusan dari Jakarta yang mengambil masa yang terlalu lama. Malaysia juga harus menjalankan desentralisasi. Menunggu keputusan dari Putrajaya memakan masa terlalu lama dan tidak mesra rakyat. Kuasa harus diagihkan dengan lebih adil antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dan PBT. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Pulau Pinang contohnya adalah masalah kadar taksi. Taksi tidak mahu mematuhi kadar yang ditetapkan kerana terlalu rendah. Perkhidmatan pun kurang memuaskan. Ya, paling baru. Malah taksi di Malaysia dikenali sebagai antara yang paling teruk di Asia. Kalau ada desentralisasi, masalah ini boleh ditangani oleh kerajaan negeri, nasib pemandu taksi boleh dibelah. Perkhidmatan mereka dipantau dengan lebih cepat. Saya minta Menteri menjawab masalah ini, masalah taksi ini. Sabah dan Sarawak harus diberi kuasa autonomi yang lebih besar. Perkhidmatan awam Sabah dan Sarawak haruslah diberi keutamaan kepada orang Sabah dan Sarawak. Royalti minyak harus ditingkatkan kepada 20% kepada negeri Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu. Baru-baru ini, Perdana Menteri meluluskan 63 juta untuk menubuhkan jawatan kuasa perwakilan penduduk JPP di 24 zon PBT. Kononnya untuk menyokong pembangunan masyarakat dan menangani isu perbandaran. Bukankah ini tugas-tugas ahli majlis? Adakah kementerian ingin menubuhkan ahli majlis persekutuan untuk menggantikan ahli-ahli majlis kerajaan negeri, umpamanya di negeri-negeri Pakatan Rakyat? Rampasan kuasa ahli majlis PBT seperti jawatan kuasa perwakilan penduduk harus dihentikan. PBT sudah mempunyai ahli majlis yang sah, mengapa perlu JPP? Pada pendapat saya, kuasa PBT berada di tangan kerajaan negeri. Kementerian tidak harus campur tangan.
penubuhan JPP telah melanggar Perlembagaan Malaysia. Minta Menteri jawab soalan ini. Kerajaan di negeri-negeri Semenanjung juga harus dikembalikan kuasa yang lebih dan grant yang lebih. Saya ingin menanya Kementerian Kewangan, berapakah grant dan bantuan kewangan yang disalurkan kepada kerajaan negeri dalam bajet 2014? Sila nyatakan jumlah mengikut negeri. Akhir sekali, sedikit masalah bayan baru. Jambatan kedua Pulau Pinang dilaporkan akan buka pada bulan November. Tetapi sehingga hari ini, rakyat Pulau Pinang masih belum tahu kadar tol dan tempoh masa konsesi. Adakah kadar tol akan diselaraskan antara jambatan pertama dan kedua? Bilakah konsesi jambatan pertama akan tamat? Ini persoalan yang ditanya oleh para pekilang di kawasan Pulau Pinang kerana mereka perlu buat perancangan untuk kos logistik mereka. Minta Menteri jawab. Ini sahajalah apa yang saya ingin sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, jemput YB Baram.